Aku tengok kamu kecil nak marah tu. Sebab dia lapar. Dia manusia ni, dia lapar. Jadi Allah Ta'ala nak ajarkan nafsu tadi supaya dia patuh, maka dia laparkan nafsu tadi. Jadi sebab itulah puasa. Allah Ta'ala bagi fardukan puasa di bulan Ramadan, yang mana Allah fardukan pada umat ni sebelum Allah fardukan sebelum ini pada umat-umat yang terdahulu, sebenarnya untuk mendidik jiwa. Jiwa tu nafsu lah. Puasa ni ialah sebenarnya nak mendidik jiwa kita. Sebab itu di dalam bulan puasa dipenuhi dengan rohani-rohani yang mana memberi kesan dengan, sebab nafsu dah turun, dan amalan-amalan yang diberikan di bulan puasa untuk mendidik rohani dengan nafsu yang dah jatuh dah. Nafsu dah turun dah, betul-betul dah nafsu. Jadi amalan yang diberikan di dalam bulan puasa, maka mendidik rohani seorang. Yang maknanya cepat sikit proses tu. Dia ada tindak balas, ada mangkin di dalam tindak balas tadi. Kalau kita belajar kimia tu, dia letak tindak balas tu, dalam tindak balas tu dia ada sistem pemakinan. Dia letak tu, dia cepat sikit proses tu berlaku. Begitu juga jiwa akan cepat dibersihkan apabila dalam proses melakukan kebaikan bersama dengan proses kebaikan amalan yang diberikan dengan proses menundukkan nafsu tadi, maka dia nurun ala nur, bertambah cepat dan cerah. Sebab tu dia boleh didik kita. Bulan puasa nanti kita lembut aja. Lepas bulan puasa tak ada dah. Jadi sebab itu dalam puasa Ramadan itu dia mendidik kita untuk mendapat rahmatnya. Sebab tu Allah kata di awal puasa itu bagi pada 3 hisab. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Sebahagian 10 hari pertama tu nak didik kita macam mana nak memperolehi rahmat sebanyak-banyaknya. Oh, dah berlalu dah. 10 hari pertama tu dah habis dah. Cepatnya puasa. Hari ke-18 dah. 10 hari kedua sedang berlalu, hampir meninggalkan kita, iaitu hari pengampunan, maghfirah. Dia nak ajar kita supaya mendapat keampunan. Punya puasa tadi, macam mana kamu boleh dapat keampunan Allah Ta'ala? Sebab apa? Hadrat Jibril AS telah doa pada Nabi SAW apabila Nabi telah menaiki anak tangga. Nabi kata amin. Naik anak tangga kedua, amin. Naik anak tangga ketiga, amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa buat macam tu? Dia kata, Jibril datang pada aku. Jibril kata, celaka dan binasa bagi umatmu, hai Muhammad, apabila mendapati nama kamu di dalam satu majlis dia tidak berselawat ke atasmu. Nabi kata amin. Nabi naik tangga kedua, celaka bagi umatmu, hai Muhammad, apabila didapati Ramadan tetapi bersihan jiwanya tidak berlaku di sini, iaitu dia tidak diberi keampunan dengan datangnya Ramadan. Nabi kata amin. Naik tangga ketiga, maka Jibril AS doa, siapa yang mendapati kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya, mereka tidak dapat berkhidmat sebagaimana sepatutnya untuk kedua-duanya atau salah seorang daripada keduanya, maka tak dapat memberi tugas yang betul, khidmat yang betul, maka Nabi kata binasalah orang itu. Jibril kata, Nabi kata amin. Doa Nabi yang kedua tadi tu, binasalah satu orang yang mana dia mendapati Ramadan tetapi Ramadan itu dia tidak diampun. Allah Akbar. Bahaya kan? Moga Allah SWT terselamat daripada, menyelamatkan kita daripada perbuatan tersebut, dan dia gulungkan kita daripada mereka-mereka yang mana mendapat keampunan Allah. Ampun. Bulan ni hisah kedua ni kita mari membersih jiwa untuk mendapat rahmat. Rahmat bila akan datang? Saya cuba rekaskan. Rahmat satu, masa kita apa lama ya? Tuan-tuan boleh duduk sampai bila? Saya ni dia tak boleh nak landing. Pasal banyak jenis juga. Kalau tuan-tuan duduk okey sampai bila saya boleh landing, sikit saya nak turun lah. Tidak, saya nak landing payah. Dia tak ada landasan yang nak landing lagi. Baru nak mula cerita. Tadi cerita bab mati aja.
Ni baru nak mula membentuk jiwa Ramadan. Nak landing macam mana? Sebab tu kalau tak 3 jam tak sedap ceramah ni. Nak landing. Kalau so kita carilah macam mana landasan kecil pun jadilah. Kita landing juga sekejap lagi. Jadi rahmat. Awaluhu rahmat. Pertama tu dipenuhi dengan rahmat. Bila ada Aisyah ditanya oleh Nabi SAW, ada Aisyah telah bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, di hari kiamat nanti macam mana Tuan? Tuan Nabi, Rasul, Tuan tu seselamat, Tuan tu syurga lah. Nabi kata, daku pun akan masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Aku tak lepas daripada rahmat juga. Aisyah, aku masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Cuma Nabi beritahu Aisyah, daku ditenggelami rahmat. Daku diseliputi rahmat. Mana aku pergi itu rahmat. Sebab apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku hantarkan Muhammad itu ialah sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi macam mana rahmat akan datang? Maka rahmat akan datang hanya dengan cara baginda. Maka pengamalan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya membuatkan satu orang tadi diselubungi oleh rahmat. Sebab Nabi dihantar untuk membawa rahmat. Dan cara untuk mendapat rahmat hanya dengan cara yang diajar oleh Nabi aja. Hak Nabi pun buat sahaja yang akan dapat rahmat. Selain daripada cara Nabi, dia rasa dia cerdik, dia rasa dia pandai, dia buat cara baru, cara yang dia kata ideologi dia yang bagus, tapi walaupun dia bagus tapi terpesong daripada cara Muhammad, maka batil, fahuwa batil, maka pasti dia tak akan diterima. Jadi cara rahmat ialah Ramadan ini kita penuhi dengan amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi itu macam mana? Panjang cerita dia. Dia ada 3 konsep. Saya nak cerita sebarangkali. Surah, sirah dan sarirah. Surah tu apa? Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, itulah diri kita macam mana diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah, akhlak kita, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sarirah, risau dan fikir kita ialah risau dan fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu saya ambil 8 jam dalam satu kursus dengan semua pengaruh-pengaruh. 3 period saya ambil 8 jam untuk terangkan surah, sirah dan sarirah satu hari. Baru ni sebelum puasa dengan pengarah-pengarah Malakah, kepimpinan Nabi, tajuk dia. Dan saya terang itu aja, surah, sirah dan sarirah, daripada 9 pagi sampai 5 petang. Esok saya cerita sampai tu aja dulu. Kedua ialah macam mana nak mendapat maghfirah. Maghfirah. Kita cerita bab maghfirah lah. Saya ambil 10 minit, okey? Kita cerita maghfirah. Macam mana supaya kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, ya ibadi tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hamba-Ku membuat dosa siang malam. Allah tahu kita buat dosa. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hamba-Ku membuat dosa siang malam. Ana aghfiru dzunubakum jami'a. Aku yang ampun seluruh dosamu. Tapi syarat dia, fastaghfiruni. Syarat dia, kamu kena minta ampun dengan aku. Astaghfir lakum, maka nescaya aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Kita hamba tak dapat lari daripada dosa. Ni 10 Ramadan yang tengah ni hisah pengampunan. Macam mana kita tidak terlepas dan kita tidak terlepas daripada pengampunannya. Kita mesti mendapat pengampunannya. Jadi dosa tu banyak. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar dia perlu pada taubat. Dosa kecil tapi jika diulanginya berkali-kali, maka darjahnya sampai kepada dosa besar.